بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال huruf alif mad asli 2 harakat lahum hukum mim mati atas huruf mim ada alamat sukun. Mim mati bertemu dengan nun iaitu selain daripada ba dan mim, maka mim ni dibaca dengan izhar syafawi, jelas dan terang kita sebut mim mati tak dengung. Nabiyuhum hukum mim mati lagi atas huruf mim ada alamat sukun. Bila atas huruf mim ada alamat sukun, tanda sukun, maka mim ni hukumnya izhar. Izhar syafawi, jelas dan terang kita menzahirkan sebut huruf mim mati. Innallah, nun bersabdu, dengung pada nun bersabdu. Wajib gunnah pada nun bersabdu. Allaha, innallaha, jumpa huruf alif. Atas huruf alif ada kepala huruf sad, simbol bagi hamzah wasal. Kita terus lompat ke huruf selepasnya iaitu huruf lam mati. Huruf lam dibaca dengan tebal sebab baris yang terakhir yang kita jumpa ialah baris atas. Inna ni baris atas. Maka lam ni dibaca tebal. Tak baca innallah tapi innallaha. Kemudian pada lam kedua ni panjangkan 2 harakat. Innallaha. Qad. Huruf dal lantunkan qalqalah. Yang kecil qalqalah surah. Ba'atha lakum. Hukum mim mati. Atas huruf mim ada alamat sukun. Mim dibaca dengan izhar syafawi. Jelas dan terang kita sebut mim mati. Qaluta. Huruf alif dan waw ni mak asli 2 harakat. Malika. Asalnya malikan. Tapi bila kita wakafkan, jadilah dia mad iwad. Kita tukarkan tanwin ni, satu ni kepada huruf mad. Jadilah malika, 2 harakat. Kemudian kita jumpa alamat wakaf iaitu huruf jim kecil. Mewakili jaiz. Wakaf jaiz, wakaf harus berhenti. Qalu, huruf alif ni mak asli 2 harakat. Qalu, huruf waw, huruf mad. Atas huruf mad ni ada tanda mad ataupun kita sebut alamat mad, tanda panjang. Bila jumpa tanda panjang ni maksudnya kita akan baca lebih daripada 2 harakat. Kita nak baca berapa harakat, kita tengok dia jumpa apa. Kat sini dia jumpa apa? Dia jumpa hamzah. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Hukumnya mad jaiz munfasil. Kita baca 4 harakat. An, nun bersabdu, dengung. Pada nun bersabdu wajib gunnah. Anna, huruf alif ma asli 2 harakat. Yakunu, huruf waw ma asli 2 harakat. Lahul mulku. Lahul jumpa alif lam. Atas huruf alif, kepala huruf sad, simbol bagi hamzah wasal. Kita terus lompat ke huruf selepasnya iaitu huruf lam mati. Hukum lam mati, atas huruf lam ni ada alamat sukun, tanda sukun. Selepas lam tidak ada sabdu, maka lam ni dibaca dengan izhar. Izhar qamari. Jelas dan terang kita sebut lam mati ni. Lahul, sebut jelas lam. Mulku alaina. Alaina, huruf alif ni ma asli 2 harakat. Wa nahnu ahaqqu bil. Jumpa lagi alif lam. Atas huruf alif ni hamzah wasal, simbol di kepala huruf sad. Kita terus pergi ke huruf selepasnya, huruf lam mati. Atas huruf lam ada alamat sukun, selepas lam tidak ada sabdu, maka lam ni hukumnya dibaca dengan izhar qamari. Jelas dan terang kita sebut huruf lam mati ni. Bil, sebut jelas. Mulki minhu, walam, nun mati ni izhar, mim mati ni izhar lagi, yang ini izhar syafawi. Yu'ta sa'atan, sa'atan tanwin, baris 2 di atas. Baris 2 di atas ni jumpa apa? Jumpa mim. Tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham ma'al gunnah. Idgham kan
tanwin ni berserta dengung. Jadi ibaratnya macam mim ni dah masuk dalam tanwin. Asalnya sebut sa'atan, jadi sa'atan, tan tu jadi tam, tutup mulut berserta dengung. Sa'atam minal, jumpa alif lam. Atas huruf alif, hamzah wasal. Terus pergi ke huruf selepasnya, huruf lam mati. Atas huruf lam ada tanda sukun. Maka lam ni dibaca dengan izhar. Izhar qamari. Jelas dan terang kita sebut lam mati ni. Mal, jumpa huruf mat, iaitu huruf alif. Alif ni huruf mat. Kemudian kita sukunkan lam ni sebab kita nak berhenti. Kita datangkan sukun pada lam ini, maka hukumnya jadilah mat arid li sukun. Ada mat, ada panjang sebab mendatangnya sukun. Sukun datang kat mana? Kat lam ni kita matikan. Pada mat arid li sukun boleh baca 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Ada alamat waqaf. Waqaf jim ni jaiz, harus berhenti. Qala huruf alif mat asli 2 harakat. In, nun bersabdu lagi. Dengung 2 harakat wajib gunnah. Innallaha, atas huruf alif ada hamzah wasal. Terus pergi ke huruf selepasnya huruf lam. Lam ni dibaca tebal sebab baris terakhir kita jumpa baris atas. Jadi lam ni tebal. Innallaha. Pada lam kedua panjangkan 2 harakat. Innallaha. Innallaha, terus jumpa huruf hamzah wasal. Maka terus pergi ke huruf selepasnya, huruf sad mati ini. Innallaha astafahu. Huruf alif kecil ni, mat asli, 2 harakat. Alaikum, hukum mim mati. Atas huruf mim ada alamat sukun. Jumpa apa? Jumpa waw. Selain daripada ba dan mim. Maka mim ni dibaca dengan izhar syafawi, jelas dan terang. Kita sebut mim mati ni tak dengung. Wazadahu, huruf alif, ma asli. Dahu, jumpa huruf ha bulat. Selepas ha bulat ni, ada waw kecil. Waw kecil ni ialah huruf mat. Apabila waw kecil ni duduk selepas huruf ha, ha dhamir ni, dhamir ialah kata ganti nama, maka hukumnya ialah mat silah qasirah. Ada mat, ada panjang kalau kita baca silah. Silah tu sambung. Sambung tu wazadahu disambung dengan bastatan. Kalau dia berhenti di sini, wazadah ni berhenti je dekat sini, maka tak ada mat. Dia akan matikan terus. Contohnya, alaikum wazadah. Mati. Tapi kalau kita sambung, adalah mat. Sebab apa? Sebab kita silah tadi, kita sambung. Kadar mat 2 harakat. Jadi, wazadahu, hu tu 2 harakat. Wazadahu bastatan, tan, tanwin, baris 2 di atas. Jumpa apa? Jumpa dengan fa. Hukumnya tanwin jumpa dengan huruf fa. Hukumnya ighfa hakiki. Kita pun mengighfakan tanwin ni. Mensama-samakan. Sebut tanwin. Asalnya tan. Kalau jelas kita sebut tan, hujung lidah kita kena ke langit atas. Tapi sekarang ni kita nak sama-samakan dia. Jadi hujung lidah kita tidak melekat terkeras dekat langit atas. Berserta dengung. Bastatan fi. Fil, jumpa alif lam. Atas huruf alif, hamzah wasal. Terus pergi ke huruf selepasnya, huruf lam mati. Atas huruf lam ada alamat sukun, tanda sukun. Maka lam ni dibaca dengan jelas dan terang. Izhar qamari. Ilmi wal, jumpa lagi alif lam. Atas huruf alif ni, hamzah wasal. Terus pergi daripada waw ni, pergi ke huruf lam mati ni. Hukum lam mati ni dibaca dengan jelas dan terang. Izhar qamari, sebab atasnya ada alamat sukun dan dijumpa huruf jim. Tak ada sabdu pun. Jismi, kita pematikan jism. Ada alamat waqaf, sad lam ya. Waqaf sili. Lebih baik sambung daripada berhenti, ataupun kita sebut wasal aula. Wallahu, kalimah Allah, lam ni dibaca tebal sebab baris yang terakhir kita jumpa baris atas. Kemudian pada lam kedua panjangkan 2 harakat. Wallahu yu'ti. 2 harakat di sini. Mulkahu, huruf ha, ha dhamir, kata ganti nama. Selepasnya ada waw kecil. Waw ni ialah huruf mat. Maka apabila waw kecil ni duduk selepas ha dhamir, maka hukumnya mat silah qasirah. Kita baca silah
panjang 2 harakat kalau silah, kalau sambung. Kalau waqaf tidak ada mat. Sambung 2 harakat panjang dia, mulkahu man. Man hukum nun mati jumpa dengan ya. Atas huruf nun tidak ada simbol apa-apa, kosong sahaja. Nun mati jumpa ya, idgham ma'al gunnah. Memasukkan ya ni ke dalam nun mati. Jadi man jadi mai, masuk ya terus berserta dengung. Mai ya. Yasha'u jumpa huruf alif. Alif ni ialah huruf mat. Atas alif ni ada alamat mat, tanda mat. Jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Huruf mat jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah, hukumnya mat wajib muttasil. Kita panjang dengan kadar bacaan 4 harakat. Tapi kalau waqaf kita boleh panjang ke sampai 6 harakat. Eloknya kita baca sampai 6. May yasha'. 6. Jumpa alamat waqaf jim, jaiz, waqaf jaiz, waqaf harus berhenti. Wallahu, tebalkan lam ni, lam kedua panjangkan 2 harakat. Wallahu wasi'un, alif mat asli 2 harakat. Si'un, tanwin, baris 2 di depan. Baris 2 di depan bertemu dengan huruf ain. Baris 2 di depan jumpa dengan huruf ain. Hukumnya izhar halki. Huruf izhar halki ada 6. Salah satunya ialah huruf ain. Kita pun baca izhar. Mengizharkan tanwin ni. Jelas dan terang kita sebut tanwin ni tak dengung. Wasi'un a. Un-a. Tak dengung. Wasi'un a. Alim jumpa huruf mat iaitu huruf ya. Kemudian kita matikan mim. Kita sukunkan mim sebab kita nak waqaf di sini. Jadilah hukumnya mat arid disukun. Ada mat, ada panjang. Apabila kita datang ke sukun dekat sini, kadar bacaan 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Ayat 247 dari surah Al-Baqarah. Maksudnya, dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka, iaitu Nabi Samuel, berkata kepada Bani Israel, bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka yang ni orang Bani Israel pun menjawab. Mereka ni pemuka-pemuka, maknanya orang-orang otai ni, hardcore dia, orang kanan pada Bani Israel. Mereka pun jawab bagaimana dia yang ini Talut tu mendapat kuasa memerintah kami ni, sedangkan kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan ia pula tidak diberi kekuasaan harta kekayaan. Nabi mereka berkata, yakni Nabi Samuel, sesungguhnya Allah telah memilihnya, yakni memilih Talut menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah, Allah jualah memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikhendakinya, dan Allah maha luas rahmatnya dan pengurniaannya, lagi meliputi ilmunya. Surah Al-Baqarah ayat 247. Terjemahannya, antara tafsirannya ialah, dan apabila Nabi mereka, yakni Nabi Samuel AS, beritahu kepada pemuka Bani Israel itu, yang mana asalnya mereka sendiri yang minta kepada Nabi Samuel, lantiklah raja, sebab kami ni tak kuat ni, kami perlukan raja untuk memimpin kami. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun telah melantik Talut menjadi raja. Bila Allah lantik Talut, mereka ni tak puas hati. Mereka pertikaikan lantikan yang Nabi Samuel sebut, yang sebenarnya lantikan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata, macam mana Talut ni nak jadi raja? Sepatutnya kami ni, yang ramai ni, pemuka-pemuka ni, kami ni lebih berhak untuk jadi raja. Sebab kami ni daripada keturunan yang terhormat, kami ni kaya. Dia sebut Talut tu tak kaya. Maka Nabi Samuel pun berkata, sesungguhnya Allah yang pilih. Dan Allah yang pilih bukan daripada Nabi sendiri, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah pilih Talut? Sebab Talut ni ada kelebihan, iaitu dia ada ilmu dan dia gagah. Dia ada ilmu dan dia ada gagah. Dan Allah tahu, Allah nak bagi pemerintahan ni, kuasa pemerintahan ni Allah nak bagi pada sesiapa yang Allah kehendaki. Rahmat Allah ni maha luas, lagi meliputi ilmu Allah. Ibrah yang dapat kita ambil daripada ayat ini ialah, antaranya ialah kekuasaan tu bukanlah diwarisi secara keturunan. Bukanlah secara turun-temurun,
yang dipilih orang yang paling kaya, okey, dia jadi raja. Ataupun dia paling daripada keturunan bangsa yang hebat, ataupun daripada keturunan dia, tok nenek dia, bukan daripada warisan. Tetapi kepimpinan yang dalam ayat ini Allah pilih daripada ilmu dan juga kegagahan tubuh badan. Disebut oleh Ibnu Abbas menyatakan, Talut tu pada waktu itu adalah orang yang antara yang paling bijak sekali dalam kalangan Bani Israel dan paling smart sekali. Dan tubuhnya smart, semua orang tengok, menyebabkan tengok tubuh badan dia pun musuh dah boleh jadi takut sebab bertubuh sasa, kekar kita sebut. Dan juga tinggi. Ayat ini Allah nak tunjuk, untuk jadi pemimpin yang penting ialah ada ilmu dan sihat tubuh badan. Bukannya orang yang paling kaya ataupun sebab atuk dia dulu jadi ketua, sebab itu moyang dia jadi ketua, maka dia pun jadi. Semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah ni tahu semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala.